warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Cikgu Aisyah binti Muhammad Saad dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani tahun 5. Pada hari ini, kita akan belajar unit 1 iaitu Jadi yang Terbaik. Tajuk pada kali ini adalah tajuk imbangan. Di akhir pengajaran, murid-murid akan dapat melakukan imbangan dinamik flip-flop dan melakukan imbangan kereta sorong berganda. Apa itu mengimbang? Kita tengok apa itu mengimbang. Imbangan adalah keupayaan individu untuk mengekalkan posisi badan pada kedudukan asal dan mengimbangi kedudukannya dalam sesuatu masa. Maksudnya, perlukan masa yang lama bagi proses imbangan. Tahukah kamu imbangan penting dalam kehidupan harian? Kenapa? Kenapa dia penting? Ini adalah kerana kita dapat mengawal badan semasa meniti jambatan. Jambatan yang kecil, kalau kita menggunakan imbangan yang betul, kita dapat meniti dengan baik. Seterusnya, menunggang basikal. Jika kamu tidak dapat mengimbang dengan baik, kamu tidak dapat menunggang basikal dengan elok. Seterusnya, dapat mengelak daripada terjatuh. Kepentingan lain bagi mengimbang. Nombor 1, dapat menguatkan otot-otot tertentu. Kemudian mengelakkan daripada diri terjatuh dan cedera. Dan seterusnya adalah meningkatkan prestasi semasa aktiviti harian. Jadi, mengimbang ini adalah sangat penting bagi setiap individu. Ini merupakan jenis-jenis imbangan. Yang pertama, imbangan statik. Dan yang kedua, imbangan dinamik. Kedua-dua jenis imbangan ini anda telah pelajari di tahun 3 dan tahun 4. Jadi tahun 5 ini kita pergi lebih sedikit daripada yang telah lepas. Seterusnya, imbangan badan yang baik. Imbangan statik. Apa itu imbangan statik? Imbangan statik adalah imbangan badan yang baik semasa badan individu berada dalam keadaan yang tetap dan tidak bergerak seperti dalam aktiviti dirian. Maksudnya awak tidak bergerak, awak duduk setempat dan awak melakukan imbangan. Contoh imbangan statik. Yang ini yang pertama, imbangan skala depan. Yang kedua, imbangan skala belakang. Tengok yang imbangan skala depan tu, satu kaki mengimbang, satu lagi dinaikkan ke atas. Tangan didepakan. Yang kedua ni imbangan skala belakang. Satu kaki ke belakang, satu lagi mengimbang badan dan tangan juga didepakan. Yang ini adalah imbangan dekam. Cikgu percaya benda ni awak telah buat pada tahun lepas. Seterusnya, imbangan duduk L. Awak duduk di hujung kerusi je. Kemudian awak naikkan awak punya kaki dan awak depakan tangan awak. Seterusnya, imbangan duduk V. Kaki dinaikkan dan tangan menampung kaki. Seterusnya, imbangan bahu. Kaki dinaikkan dan kita imbang badan kita menggunakan bahu yang semasa baring. Seterusnya, imbangan dinamik. Imbangan dinamik adalah imbangan badan seseorang yang tetap semasa melakukan pergerakan. Maksudnya, masa awak lakukan pergerakan, awak melakukan imbangan juga semasa melakukan pergerakan tersebut. Contoh imbangan dinamik. Ini adalah contoh imbangan dinamik iaitu aktiviti kereta sorong. Awak mengimbang menggunakan tangan
sementara orang di belakang mengangkat kaki awak. Okey. Apa yang penting semasa mengimbang dalam aktiviti kereta sorong ini? Okey. Kekuatan anggota tangan, bahu, belakang dan abdomen penting untuk mengekalkan kestabilan dan keseimbangan tubuh semasa bergerak. Okey, yang ini pula adalah kereta sorong berganda. Aktiviti ini sangat sesuai digunakan jika terdapat lebih daripada 2 orang yang melakukan aktiviti. Jadi kamu jika ada adik-beradik melebihi 2 orang, boleh cuba di rumah, tapi pastikan dalam keadaan yang selamat. Okey. Yang ini adalah contoh imbangan dinamik flip-flop. Okey. Menghadap mula-mula tangan menghadap lantai, kemudian pusingkan badan menghadap langit dan pusing semula. Okey. Apa yang penting semasa mengimbang dalam aktiviti flip-flop? Okey. Yang paling penting adalah luas tapak sokongan. Okey. Seterusnya koordinasi juga penting untuk kekalkan keseimbangan. Okey, yang ini flip-flop. Yang ini pun aktiviti ni awak boleh buat di rumah ya. Okey, tahukah anda semakin tinggi aras lakuan, maka badan menjadi semakin kurang stabil. Okey, kenapa jadi begini? Okey, ini kerana kedudukan pusat graviti menjadi semakin jauh daripada tapak sokongan. Okey, jadi semasa awak melakukan contohnya aktiviti kereta sorong tadi, pastikan badan awak tak terlalu tinggi. Okey, kalau badan awak terlalu tinggi dan orang di belakang angkat kaki lebih tinggi, kaki awak lebih tinggi, jadi keadaan menjadi lebih kurang stabil. Okay. Ini adalah aspek keselamatan yang awak perlu tekankan semasa melakukan aktiviti seperti ini di rumah. Okay. Pastikan ruang luas dan selamat untuk melakukan aktiviti, serta buat aktiviti mengikut kemampuan anda. Jangan paksa, okey? Okey. Sampai di sini saja. Terima kasih. Jumpa lagi.